Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Zurati Dalimi. Sebelum ini, saya dah buat sebuah video bertajuk Mari belajar buat penyata untung rugi yang mudah dan betul. Ini gambar thumbnailnya dan anda boleh tontoninya di dalam channel YouTube saya. Link kepada video ini ada saya sediakan di bawah. Saya telah menerima beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan penyata kunci kira-kira. Dalam bahasa Inggeris dipanggil balance sheet. Oleh itu, saya fikir elok saya kongsikan video ini yang bertajuk Buat penyata kunci kira-kira yang mudah dan betul. Walaupun video ini sesuai untuk beginner, iaitu yang baru ingin mengenali penyata kunci kira-kira, saya percaya selepas anda menonton video ini, anda akan dapat ilmu baru dari bidang perakaunan dan keuangan syarikat, perniagaan kecil dan sederhana. Sebelum saya tunjukkan cara-cara membuat penyata kunci kira-kira ini, amat perlu anda kenali penyata ini terlebih dahulu. Apa itu penyata kunci kira-kira? Penyata kunci kira-kira menunjukkan ringkasan kedudukan kewangan sesebuah syarikat atau perniagaan. Penyata ini boleh dibuat pada bila-bila masa, tetapi kebiasaannya pada satu titik tarikh pada akhir sesuatu tempoh perakaunan. Sebagai contoh, yang pertama, tarikh akhir hujung bulan seperti 31 Oktober atau 30 November. Yang kedua, tarikh akhir setiap suku tahun tempoh perakaunan iaitu 31 Mac, 30 Jun, 30 September dan 31 Disember. Yang ketiga, kebiasaannya tarikh akhir tempoh perakaunan tahunan adalah pada 31 Disember setiap tahun. Namun, ada syarikat tertentu memilih pada 31 Mac setiap tahun atas sebab-sebab yang tersendiri. Apakah dua format laporan penyata kunci kira-kira? Yang pertama, format T merupakan format akaun. Senarai aset terletak di sebelah kiri penyata, manakala senarai liability dan equity terletak di sebelah kanan penyata. Yang kedua, format menegak merupakan format laporan. Seksyen aset berada di atas sekali, kemudian diikuti dengan seksyen liability dan equity. Mesti sentiasa ingat, penyata kunci kira-kira adalah berasaskan persamaan aset sama dengan liability campur equity. Kalau jumlah nilai aset RM10,000, maka jumlah liability campur equity juga RM10,000. Dan sekiranya jumlah nilai aset RM156,900, maka jumlah nilai liability campur equity juga RM156,900 juga. Jika jumlah nilai di kedua-dua bahagian ini tidak sama, maka penyata kunci kira-kira tersebut belum sempurna lagi. Apa yang dilaporkan dalam kunci kira-kira ini? Penyata kunci kira-kira ini melaporkan angka-angka wang pada baki akhir dari akaun-akaun yang terdapat pada akaun imbang duga yang berkaitan dengan aset, liability dan equity syarikat. Penyata ini melaporkan tiga perkara dalam perniagaan. Yang pertama adalah aset, iaitu barang-barang harta milik syarikat. Yang kedua adalah liability, iaitu hutang-hutang syarikat. Dan yang ketiga adalah equity, iaitu sumber modal perniagaan. Bagaimana format penyata kunci kira-kira? Pada bahagian kepala penyata ini mengandungi maklumat-maklumat seperti nama perniagaan, iaitu Restoran Zurati Sendirian Merhad, diikuti oleh nombor pendaftaran syarikat, iaitu R12345. Alamat rasmi seperti dalam pendaftaran syarikat iaitu nombor 5, Jalan Anggerik 2,
52,000 Kuala Lumpur, Malaysia, dan tajuk iaitu kunci kira-kira pada 31 Disember 2020. Yang kedua adalah bahagian aset iaitu barang harta milik syarikat. Aset pula terbagi kepada dua iaitu aset tetap dan aset semasa. Aset tetap adalah barang-barang yang tidak boleh dicairkan atau ditunaikan dengan mudah. Ianya untuk menghasilkan produk dan bukan untuk dijual. Contohnya seperti memiliki premis, mesin, van dan peralatan pejabat. Manakala aset semasa pula adalah harta yang dimiliki oleh syarikat kurang dari setahun, seperti baki wang di bank, tunai di tangan, stok akhir, deposit dibayar dan hutang-hutang pelanggan iaitu penghutang. Yang berikutnya adalah liability iaitu hutang syarikat. Terbagi kepada dua iaitu liability semasa, hutang kepada pembekal atau pemiutang, dan liability jangka panjang seperti pinjaman bank. Dan seksyen yang ketiga iaitu equity pemilik ataupun modal, seperti modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan, ambilan dan untung bersih. Contoh proses membuat penyata kunci kira-kira. Pada 3 hari bulan 1 2020, saya mengeluarkan modal permulaan perniagaan sebanyak RM100,000 dan dimasukkan ke dalam akaun bank syarikat. Rekod perekonomiannya adalah debit akaun bank RM100,000 dan kredit equity Zurati RM100,000. Sekarang anda lihat, bahagian jumlah liability campur equity sama dengan RM100,000 dan serentak dengan jumlah aset bersamaan RM100,000 juga. Kemudian pada 6 hari bulan 1 2020, syarikat membeli sebuah van berharga RM50,000. Bayar pendahuluan dengan wang syarikat sebanyak RM10,000 dan baki RM40,000 buat pinjaman bank. Rekod perekonomiannya ada dua set, iaitu ketika membayar wang pendahuluan RM10,000, debit aset bank RM10,000, kredit bank RM10,000. Set yang kedua, apabila saya membuat pinjaman RM40,000 daripada bank, maka debit aset van RM40,000, kredit pinjaman bank beli van RM40,000. Sekarang anda lihat bahagian jumlah liability campur equity iaitu RM40,000 campur RM100,000 bersamaan RM140,000. Serentak dengan perubahan nilai jumlah aset iaitu RM140,000 juga, iaitu RM50,000 untuk nilai van campur RM90,000 baki tunai di bank. Kekal seimbang ya di antara aset dan liability campur equity iaitu RM140,000. Inilah contoh penyata kunci kira-kira yang telah siap apabila transaksi perniagaan yang selanjutnya terus direkodkan di dalam akaun syarikat mulai 1 hari bulan 1 2020 sehinggalah ke akhir tempoh perakaunan pada 31 hari bulan 12 2020. Apakah kedudukan penyata kunci kira-kira pada titik tarikh 31 hari bulan 12 2020? Aset tetap van RM50,000 ditolak susut nilai 20% setahun bersamaan RM10,000. Baki semasa nilai van dalam buku akaun adalah RM40,000. Nilai aset semasa baki tunai di bank RM88,400 dan stok bekalan berjumlah RM28,500. Liability hutang dengan pembekal RM1,500 dan baki pinjaman bank beli van RM30,400. Modal tunai permulaan RM100,000. Untung bersih RM25,000 yang diambil dari penyata untung rugi untuk tempoh 1 hari bulan 1 2020 sehingga 31 hari bulan 12 2020. Saya jumlahkan semua aset bersamaan RM156,900. Jumlah liability
campur ekuiti bersamaan RM156,900. Sama jumlah pada kedua-duanya, bererti betul. Apakah perisian atau software perakaunan yang sesuai digunakan? Gunalah perisian perakaunan yang bersesuaian dengan saiz transaksi data perniagaan syarikat. Dalam banyak-banyak perisian perakaunan yang ada di pasaran, saya lebih memilih yang pertama, UBS Accounting System, dan yang kedua, MYOB Accounting. Apakah kepentingan penyata kunci kira-kira? Yang pertama, kepentingan kepada pemilik atau pemegang saham perniagaan dapat mengetahui kedudukan kewangan syarikat dan merancang strategi hala tuju perniagaan, meyakinkan pelabur untuk melabur dan menilai prestasi perniagaan. Kepada pihak pelabur, penyata ini memberi petunjuk kemampuan pulangan dividen keuntungan. Yang ketiga, bagi pihak pengurusan untuk menyusun dan melaksanakan strategi syarikat. Yang keempat, institusi kewangan untuk mengetahui kemampuan perniagaan membayar hutang. Dan yang kelima, kepada pembekal bagi menilai keupayaan pengurusan hutang sebelum memberi kemudahan kredit. Isi kandungan video yang dikongsikan ini berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda dalam menguruskan perniagaan. Teruskanlah menambah ilmu perniagaan dari sumber-sumber yang lain juga. Sekian saja untuk kali ini. Sila berikan komen positif atau cadangan-cadangan anda untuk dikongsikan bersama. Kekal sihat, kekal positif. Semoga perniagaan anda terus maju dan berjaya.